Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jom belajar matematik bersama Cikgu Saiful. Kali ini berkongsi latih kendiri 1.1 bagi bab pertama ubahan langsung. Okey. Tunggu ya. Okey, seperti yang cikgu janjikan, kita akan semak latih kendiri 1.1 buku teks muka surat 10 lah. Okey. Pastikan kamu dah jawab dululah sebelum semak. Okey. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama ni. Soalan pertama, diberi jadual A dan B menunjukkan nilai-nilai dua pun boleh ubah X dan Y lah. Okey, jadual A dan B. Jadi untuk A dulu, kita tengok A. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung. Okey, tentukan Y berubah. Kita ambil Y. Okey, Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 3. Ada dua lah kat situ lagi. Jadi untuk jawab soalan ni kita kena cari nilai nisbah ataupun nilai Y per X lah. Okey. Jadi cikgu dah sediakan jadual ini. Apa yang perlu kita masukkan nilai-nilai itu dan cari nilai. Maksudnya kita nak cari nilai untuk yang pertama tu berubah secara langsung Y terhadap X. Jadi Y per X lah. Yang satu lagi kita nak cari Y per X kuasa 3 lah. Okey, yang ni nilai X dan Y diberi, kamu salin je lah. Okey, yang Y pun diberi 5, 7,5, 10, 12,5. Jadi yang tempat yang kosong ni kita untuk cari nanti X kuasa 3 lah. Okey. Sebelum tu kita mula dengan nilai Y per X dulu lah. Okey, kamu boleh gunakan Y 2.5 bahagi 1, kamu pun dapat 2.5. Dan ini 5, ingat Y kan, Y dulu, Y bahagi 5 bahagi 2, ini pun 2.5. Okey, jadi kalau 7.5 bahagi 3 pun kamu dapat 2.5. 10 bahagi 4 kamu pun dapat 2.5. 12 bahagi 5 pun kamu dapat 2.5. Jadi nilai Y per X ni adalah tetap ataupun sama. Okey, macam satu nilai pemala sama kan. Jadi kesimpulannya kita boleh tulis Y berubah secara langsung dengan X lah, atau dalam bentuk hubungan ubahan ni kita tulis X. Okey, ini yang pertama lah. Oh, terlindung cikgu, jangan diubah ni. Kita duduk atas sikit. Okey. Okey, yang kedua pula. Yang kedua kita kena cari nilai bagi X kuasa 3 dulu lah. X kuasa 3, 1 kuasa 3, 2 kuasa 3, 8, 3 kuasa 3, 27 lah. Okey, 4 kuasa 3, 64, 5 kuasa 3, 125. Dan sekarang kita cari nilai Y per X kuasa 3 lah. Y 2.5 per 1 maksudnya masih 2.5 lah. Tapi yang ni 5 per 8 dah bukan nilai 2/5 kot. Jadi kamu cuba cari tengok 5 bahagi 8 kamu dapat sifar 0.625 lah. Okey, dan seterusnya lah. Kalau kamu cari nilai dia dah tak sama lah kan. Jadi kalau nilai ni kamu dapat ni bukan satu nilai yang sama atau pembalas, maksudnya apa? Jadi Y tidak berubah secara langsung dengan X kuasa 3 lah. Okey,
Untuk X kuasa 3, Y tidak berubah secara langsung dengan X kuasa 3 lah. Itu jawapannya lah. Okey, kita tengok yang B pula. Cikgu dah siap kat bawah ni. Okey, masih soalan yang sama kan, tapi sekarang kita nak selesaikan soalan B pula lah. Okey, mana ada lari pula. Okey. Okey, B. B pun sama macam tadi ya, kita nak selesaikan, tapi sekarang ni kamu tengok apa yang dia beritahu adalah kita nak tentukan sama ada Y itu berubah secara langsung dengan 1X dan punca kuasa X lah. Jadi apa yang kita lakukan, kita buat macam tadi lah. X, Y, ini punca kuasa X lah, ini Y per X, ini Y per punca kuasa X. Ini dah diberi 4, 9, 25, 36 dan 49. Ini 0,6, 0,9, 1,5, 1,8, 2,1. Okey. Jadi punca kuasa X, ini tengok, ini semua nombor 02 sempurna ni. Kalau mau cari pun tak ada masalah kan. 2, 3, 5, 6 dan 7 lah. Okey. Jadi kita cari nilai Y per X dulu. 0,6 bagi 4, kamu dapat 2. 0,6 bagi 4, 0,15 kot. Okay? Tengok dekat kereta. 0,6 bagi 4, 0,15. Okay, yang kedua pula 0,9 bahagi 9. Ini 0,1 kan. Okey, 0,1 lah. Jadi kamu dah dapat yang tak sama, boleh je kamu nak teruskan yang lain-lain ni kan. Tapi dah tak sama ni, maksudnya Y bawah sini, Y tidak berubah secara langsung dengan X lah. Okay. Untuk X tak lah. Okay. Sebab nilai dah. Kenapa? Ini kita dapat Y per X tu bukan satu nilai yang sama ataupun satu pembalah. Okay. Yang seterusnya kita cari Y per punca kuasa X. Y 0,6 per punca kuasa X 2 kan. Jadi 0,3. Jadi 0,9 bahagi 3, 0,3 juga kan. 1,5 bahagi 5 pun kamu dapat 0,3. 1,8 bahagi 6 pun kamu dapat 0,3. Okey. 2,1 bahagi 7 pun kamu dapat 0,3. Jadi tengok semua nilai dia sama kan, 0,3 kan. Jadi kesimpulan dia, Y berkadar berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okey. Ini tak susah kan. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Okey, soalan yang kedua maksudnya. Okey, tadi soalan 1A, 1B kan. Sekarang soalan yang kedua. Sebatang spring ya, digantung dengan beban. Jadual di sebelah menunjukkan jisim beban X. Ini jisim beban dengan pemanjangan P dengan melukis. Okey, tengok sekarang ni dia bagi graf P lawan X. Tentukan sama ada P berubah secara langsung dengan X ataupun tidak lah. Okey. Jadi untuk ini kita kena lukis graf lah kan. Nak lukis graf, kita tengok sini pasangan titik dia lah. Ini tengok, ini 5 dengan 1 dan seterusnya lah. Jadi untuk lukis kita ambil graf ni sekejap. Mana ini, tapi ini kosong dulu lah. Okey. Kenapa besar sangat? Baik. Okey, pen dah. Patutnya ambil pen.
Biasanya terbalik ni. Shape mana shape? Okey, kita dah ambil satu ni, tapi bila tulis graf P lawan X ni maksudnya P di sini, X di sinilah. Okey, P lawan X. Jadi tengok, kalau X sama dengan 1, P sama 5, ataupun dalam bentuk koordinat kita tulis 1, 5 lah. Okey, jadi kita buat skala dulu lah, skala yang agak seragam. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4, 5. Ini asalan lah. Nah, ini paksi X kita guna 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Okey, jadi kita tandakan 1, 5, 2, 10. Lebih baik kalau guna grid, grid lah. Okey, tengok cikgu guna grid boleh tak? Tak nampak lah. Okey, 3, 15, 4 ada 5, 25 dan 6, 30 lah. Okey, jadi bila kamu sambungkan graf ni, kalau kamu lukis atas grid, sepatutnya kamu akan dapat satu garis lurus lah, dan garis lurus tu akan, ini jauh sikit lah, garis lurus tu akan melalui asalan lah. Okey, ini maksudnya kalau kita dapat satu garis lurus dan melalui asalan, kita boleh kata P tu berubah secara langsung dengan X lah, ataupun dalam bentuk hubungan tu kita tulis P berubah secara langsung dengan X. Okey, boleh. Okey, next kita tengok soalan nombor 3. Okey, soalan yang perlu kira sikit lah. Okey, mana? Okey, okey, soalan nombor 3. Macam mana kita nak selesaikan soalan nombor 3 ni? Okey, tengok ada macam-macam, naik ke bawah lah. Okey, tutup sikit. Okey, okey. Okey, ini diberi P sama dengan 32, Q sama dengan 4. Okey, ini diberi ya. Soalan dia nak ungkapkan P dalam sebutan Q. Okey, ni adalah jika P berubah, yang pertama A ni, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, jadi untuk jawab A, daripada hubungan yang diberi, kita tulis dalam bentuk hubungan ubahan P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, seterusnya apa yang kamu buat, kamu tukar ni jadi bentuk persamaan lah. Okey, Q kuasa 3. Okey, dan seterusnya untuk menjawab soalan ni, iaitu ungkapkan P dalam sebutan Q ni, kita gunakan nilai yang diberi tu. Okey, P 32 Q 4 tu gantikan. Okey, maksudnya bila 32 Q sama dengan 4 kuasa 3 kan, tak? Jadi kamu selesaikan ini. Ini 164 ke 4, 16, 64. Jadi K ni 32 bahagi 64, kamu akan dapat apa? Cuba tulis ini atau cukup 1/2 kan. Okey, jadi kita buat satu kesimpulan kat sini. P sama dengan 1/2 Q kuasa 3, ataupun kalau kamu tulis macam ni pun boleh,
Q kuasa 3 per 2. Okey. Next kita tengok soalan B pula. Sekarang ni PQ tu berubah secara langsung dengan P berubah secara langsung dengan ni punca kuasa 2Q. Jadi dalam bentuk hubungan kita tulis P berubah dengan punca kuasa 2Q. Okey. Dan sama macam tadi, bentuk persamaan pula. Untuk persamaan kita tulis P sama dengan K punca kuasa Q dan kita gantikan nilai sama ya kan, dia bagi tadi 4 dan kamu akan dapat 2K sama dengan 32. Okey, kita gunakan sini. Jadi K 32 bahagi 2 sama dengan K sama dengan 16 kan. Dan kita tulis samaan dia, P sama dengan 16 punca kuasa Q. Okey, itu je lah. Tak usah kan. Oh, terlindung juga. Okey, kita ubah dulu. Tadi batu ke atas sini. Boleh nampak kan? Okey, bila kamu dah dapat nilai nilai ni, gantikan nilai K ni, tulis balik dalam persamaan dia lah. Okey, next kita tengok soalan yang keempat. Okey, soalan keempat. Yang ni dia kata gaji apa boleh ubah dia X. Okey. Dia boleh soalan pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja T. Okey, masa yang digaji. Okey. Lepas tu diberi diberi gaji dia, maksudnya X dia sama inilah kan, X sama dengan ni ya. Okey, 112 bila dia kerja sama T dia sama 14 jam lah. Jadi soalan kita nak tulis hubungan antara X dan T lah. Okey, kita mula dari ayat yang pertama, yang hubungan yang diberi itu X berubah secara langsung dengan T, tidak? Ini ayat yang pertama ni. Daripada situ kita tukar dalam bentuk persamaan. Oh, salah ni. Patutnya X kan, kenapa nak tulis ni? Oh, ini eraser pak. Okey, X sama dengan KT. Okey. Dan kita ganti nilai yang ayat yang kedua dia bagi ni, diberi. Okey. Jadi 112 sama dengan K darab 14 lah. Jadi K sama dengan 112 bahagi 14, kamu akan dapat nilai K berapa? Boleh dapat kira 112 bahagi 14, 8 kan, dapat 8. Okey, dan seterusnya baru boleh jawab ni, tulis persamaan ni. Okey. Jadi X sama dengan 14 T, itu je lah dia nak. Okey, tak usah kan. Okey, next kita tengok soalan yang ke 5. Soalan yang ke 5 pun tak susah juga. Okey, yang ni sama juga diberi. Okey, dia beri satu, tengok bila Y sama dengan ni, X sama dengan ini. Okey, sekarang ni nak cari nilai Y apabila X sama 5. Okey, dia ada dua keadaan lah. Keadaan yang pertama, bila Y berkadar langsung dengan X, maksudnya Y sama dengan KX lah, dalam bentuk persamaan. Jadi gantikan nilai yang diberi itu. Okey, ni tiba terbalik K. Ni X kan, tiba terbalik dia. Okey, tak apa. Jadi K sama dengan 1.8 bahagi 0.6. Dapat apa? 6, 18, 3 kan. Okey, dan dia nak tak jawab soalan lagi, baru dapat K. Daripada situ kita akan dapat Y sama dengan 3X lah.
Jangan berhenti kat sini sebab soalan dia nak suruh kita cari nilai Y apabila X sama 5. Okay. Jadi bila X sama dengan 5, Y sama dengan 3 kali 5 lah. Dan 15. Baru habis. Okay. Jawapan 15 lah. Okay. Untuk A. Dan untuk B pula. Untuk B kita mula kat sini. Okay. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Jadi Y sama dengan KX kuasa 2. Jadi 1.8. Ini 0.6 kuasa 2. Okay. Jadi K sama dengan 1.8 per 0.036 kan tu kan. Kalau kamu kuasa 2. Jadi kamu akan dapat T sama dengan 5. Okay. Tekan kalkulator. 5. Okay, seterusnya kita ganti dalam persamaan tu. Persamaan ni. Okay. Y sama dengan 5 X. Kenapa T lah? K lah. Okay. Cikgu tilap tulis ni. K jadi T. Okay. Ini K kan. K kan nilai tu kan. 5X kuasa 2 lah. Sama macam tadi. Bila X sama dengan 5, Y sama dengan 5 kuasa 2. Ok, 5 kali 5, 25 kali 5, 125 lah jawapan dia. Ok, tak susah kan. Ok, tengok sama je untuk dia. Ok, kita tengok soalan nombor 6 pula. Ok, soalan nombor 6. Ini pun sama, diberi S berubah. Ni hubungan dia ni. Okay. T kuasa, ini kita tak apa nampak ni, 1/3 kot. Okay. Ya 1/3. Ini T kuasa 1/3. Okay. Ni tak apa nampak. Lepas tu tengok nilai jika S sama ini, T pun dia beri. Soalan dia sama macam tadi ya. Cari nilai S apabila T sama ni, T dan nilai T ya, 2 kan. Jadi kita cuba dapatkan persamaan, bentuk persamaan dululah bagi ni, baru kita boleh jawab yang AB ni. Okey, tengok S berubah secara langsung dengan T kuasa 1/3. Okey, T kuasa 1/3 ni sama dengan, sebenarnya kalau kita tengok punca kuasa 3T ya, yang ni sebenarnya sama dengan punca kuasa 3T ya. Okey, tak mahu tulis macam ni pun boleh. Okey, jadi S sama dengan K T kuasa 1/3. Jadi gantikan nilai yang dia bagi tu. Okey, yang ni kamu dapat apa? Ni saya 3 ya. Okey, 1.2. Jadi K sama dengan 1.2 bahagi 3. K sama dengan 4.4 lah. Okey. Jadi persamaan dia akan jadi S sama dengan 0.4 T kuasa 1/3. Jadi seterusnya barulah kita cari A. Bila T sama dengan 64, itu S sama dengan 64 kuasa 1/3. Ini berapa? Punca kuasa 3, 64, 4 kan? 4 lah, boleh tekan kalkulator pun. Jadi 1.6 lah yang dapat. Ok, ok, seterusnya yang B. Kita pula kat sini. Bila S sama dengan 0.28 pula, ini 0.28 sama dengan 0.4. Tak cukup nampak. Dia kecilkan sikit. Kecilkan sikit, mana akan tar dia pula. View. Ok, kecil sikit. Ok, boleh nampak kot.
Jadi yang ni sifar pula 4 T kuasa 1/3. Jadi T kuasa 1/3 sama dengan sifar 0.28 bahagi sifar 0.4 kan. 4 darab sifar 0.7 kan. Jadi T kuasa 1/3 ni sama dengan sifar 0.7. Jadi macam nak cari T? T sama dengan sifar 0.7 ni kuasa 3 lah. Hilangkan ni kita kuasa 3. T sama dengan 0.343 kot. Okey, tekan kalkulator kot. 0.7 kuasa 3 343. Okey, dah betul dah. Okey. Next kita tengok soalan yang nombor 7 ni. Boleh nampak ni besar boleh. Okey, nombor 7 lah juga. Okey, nombor 7. Okey, nombor 7. Okey, ini bilangan patah perkataan di-type oleh Saiful kawan kamu. Okey. Okey, ini Saiful A berubah secara langsung dengan masa menaik T lah. Ni kalau dibagi 200 patah perkataan, masa dia 6 minit lah. Sekarang hitung nak cari ni masa bila dia type 25. Okey. Jadi apa yang untuk jawab soalan ni, kita tengok hubungan dia dulu kan. A tu berubah secara langsung dengan masa menaik. Okey, daripada sini kita dapatkan bentuk persamaan dia dulu. Okey, dan cari nilai K ni, pembalas ni berapa, ganti nilai yang dia bagi ni. A 270 sama dengan K darab 6 lah. Jadi K sama dengan 270 bahagi 6. K 6 bagi 4 24 25. Okey, 45 negeri 4 tu. Okeylah, 45. Okey. Dan daripada situ kita dapat A sama dengan 45 T ya. Okey, soalan sekarang ni bila A sama dengan 675, T sama berapa lah dia tanya kan. Jadi kita ganti kat dalam sini. Kita ganti kat dalam sini. 675 sama dengan 45 T. Jadi T sama dengan 675 bahagi dengan 45 lah. T sama dengan 15. Okey. 15 apa? 15 minit lah. Okey. Hitung masa kan dia dah. Okey. Kalau ni berapa minit? 16 minit dia boleh type sampai 670. 15 minit dia boleh type sampai 675 patah perkataan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 8. Okey, 8. Sebuah objek ketinggian ini. Okey, tengok ni, kita mula dengan ini. H berubah secara langsung dengan jaga sikit kuasa 2 masanya lah T. Jadi hubungan dia H berubah secara langsung dengan kuasa 2 T. Okey, seterusnya apa tengok dia kalau bagi tinggian ni maksudnya H lah, H 5, T dia 2. Maksudnya kita guna nilai yang dia bagi tu untuk cari nilai bila kita tukar jadi bentuk persamaan ni kan. Jadi H dia 5, T dia 2. Okey, 2/2 ni. Okey, jadi 4K. Boleh lah tulis macam dulu. K sama dengan 5/4. Okey, jadi kita boleh dapat persamaan 5/4 T kuasa 2 lah. Okey, seterusnya barulah kita tengok ni, hitung ni maksudnya nak cari apa lah. Okey, masa, tengok kita cari masa.
masa dalam saat, masa bila dia jatuh dari tinggi 45. Maksudnya bila H sama dengan 45, T sama dengan berapa lah. Okay, ganti je. Okay, 45 sama dengan 5/4 kali dengan T kuasa 2. Okay, jadi 45 darab 4/5 sama dengan T kuasa 2 lah. Ini juga nak test sikit. Iaitu 9 36 sama dengan T kuasa 2 kan. Ini darab kan, betul tak? Okay. Kalau kamu gunakan kereta boleh 9/4/36 kan. Jadi T sama dengan punca kuasa 2 36, T sama dengan 6 lah, 6 saat lah. Okay. 6 saat. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 9. Soalan yang terakhir kot juga dah, last kan, 9. Lagi tak soalan? Habis. Okey. Okey, soalan 9. Okey, yang pertama, kenapa dekat pen? Okey, cukup dah. Diberi isi padu cat X. Okey, X berubah secara langsung dengan luas dinding D ya. Okey, isi padu cat lah. Okey. Lepas tu dia abang juga kalau 3 liter cat boleh cat 36 meter padu dinding ya. Okey, itu hubungannya. Jadi A ni, A nak ungkapkan persamaan dalam bentuk X dan D. Okay, dari hubungan tu X berubah secara langsung dengan D. Jadi X sama dengan KD. Jadi gantikan nilai yang ni dia bagi tu, X isi padu 3 sama dengan K kali 36. Jadi K sama dengan 3 bahagi 36. Okey. Jadi kamu akan dapat K sama dengan 1/12 lah. Okey. Banyaknya. Okey, daripada situ persamaan yang kita dapat adalah X sama dengan D per 12 pun boleh lah. Okey. 1 di atas tadi. Okey. Okey. Ini maksudnya dah jawab A lah. Okey. A dah jawab lah. Okey. Ungkapkan X dalam sebutan, ungkapkan persamaan dalam sebutan X dan D ya. Ini X dan D. Okey. Ini A. Dan untuk B, okey, kalau sekarang ni kita nak hitung berapa isi padu cat. Isi padu cat D ya kan. X lah. Okey, nilai X bila diberi tinggi tu, ya bagus. Dia dinding kan. Ni dinding, tinggi 9, lebar 5. Tapi kalau D tadi yang kita cakap tadi, dia luas dinding kan. Maksudnya kita kena darab dulu lah. Okey. Cari luas dinding dulu. Luas dinding 45 meter persegi lah. Jadi maksudnya soalan ni macam bila D sama dengan 45, T sama dengan berapa lah, atau bukan T, X lah sama dengan apa, sebab kita cari isi padu kan, X. Okay, kita ganti dari situ lah. X sama dengan 45 bahagi 12 sama dengan perpuluhan 45 bahagi 12, kamu tekan 3.75 liter liter cat lah. Okay. Sebab tadi ubahnya dalam liter kan, ini kan. Okay. Itulah jawapan dia. Tak besar kan. Tajuk ni boleh lagi ya. Okay. Seronok je. Jadi sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di next ulang kaji.